Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Hari ini 6 hari bulan 2 tahun 2021. Hari ini adalah hari yang pertama untuk sesi FB Live EduSpace untuk bulan Februari. Bersama-sama dengan saya sekali lagi Ahmad Syed Fazli bin Khairi, jurulatih STEM EduSpace dalam kita punya sesi FB Live yang seterusnya, kerjaya dalam STEM, merawat dengan fizik. Selama ni kita dengar apa orang cerita pasal apa perubatan saja kan. Malam ni kita nak belajar pula salah satu topik yang berbeza mengenai dalam perubatan ni kan. Terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang baru follow Facebook kita. EduSpace ni sebenarnya kita ada buat program STEM untuk murid-murid dan juga para guru, tapi ada juga kita buat untuk program untuk dewasa seperti team building dan sebagainya. Bagi tuan-tuan dan perempuan yang baru follow juga, kita sebenarnya memang banyak buat sesi perkongsian secara online sebab kita pun tak boleh nak buat secara semuka kan. Salah satunya ialah pada bulan 12 hari tu kita ada banyak buat sesi perkongsian dari guru ke guru, di mana kita panggil cikgu-cikgu ataupun trainer-trainer untuk berkongsi kan isu-isu hal pendidikan ataupun macam mana kita nak menambah baikkan kita punya mutu pendidikan. Yang keduanya ialah kita pun ada sesi kerjaya dalam STEM macam sesi malam ni, di mana saya panggil orang-orang yang sedang bergiat dalam industri berceritakan kerjaya mereka. Jadi sebenarnya kerjaya dalam STEM ni dia bukan saja kalau dalam sains tu nak jadi saintis saja, kalau jadi teknologi ataupun kerja jurutera nak jadi kejuruteraan saja, ataupun matematik tu sebenarnya ada macam-macam lagi cabangnya. Dan hari ini saya sangat beruntung kerana saya telah menjemput Encik Muhammad Khairul bin Muhammad Zamri, radiation therapist daripada Hospital KPJ Pantai Puteri, Ampang Puteri, sorry. Assalamualaikum Encik Khairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Macam mana situasi COVID di tempat Encik Khairul, okey ke, terkawal? Orang dengar cakap ini amat terkawal. Walaupun kami bertugas di kawasan radiasi, kami tetap juga kena pakai PPE lengkap lah, maksudnya protektif pakaian lah, seperti mana yang orang lain pakai lah. So memastikan kita tak menjangkit ataupun berjangkit. Ini kita Encik Khairul jugalah salah seorang daripada frontliner untuk kita punya dalam negara kita ni kan. Jadi sebagai mukadimah kita untuk malam ni Encik Khairul kan, bila kita saya terfikir untuk buat program seperti kerjaya dalam STEM ni, dia bukan kita nak cerita kerjaya dalam STEM ni bukan terhad kalau kata perubatan nak jadi doktor saja. Sebab penonton kita ada banyak guru-guru dan ibu bapa kan, jadi dia orang boleh bagi tahu lah anak murid dia orang ataupun anak-anak dia orang kan, sebenarnya ada banyak lagi peluang-peluang kerja yang boleh diterokai. Salah satunya macam kerjaya Encik Khairul ni lah sebagai radiation therapist kan. Sebagai mukadimah yang boleh Encik Khairul ceritakan apa radiation therapist tu, silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum semua. Okay, saya terangkan sedikitlah radiation therapist ni. Okay. Dalam kata lain, nama dalam bahasa Melayu dipanggil juru X-ray lah. Juru X-ray terapi. Okay. Okay, perbezaan dia juru X-ray terapi dengan juru X-ray biasa. Okay, juru X-ray biasa ni dia mengendalikan imaging device lah. Imaging device untuk ambil gambar X-ray. Okay, untuk ambil gambar CT scan, ambil gambar MRI. Okay, itu juru X-ray biasa. Okay, di mana mereka menggunakan energi yang kecil, iaitu menggunakan kilo voltage. Okay. Bagi juru X-ray terapi pula, mereka juru X-ray terapi ni proses dia dalam untuk merawat pesakit kanser. Okay. Menggunakan tenaga rawatan energi yang besar, maksudnya contohnya kita guna mega voltage banding dengan kilo voltage. Okay. Kalau kita belajar matematik, kilo voltage ni ialah 10 kuasa 3. Okay. Tapi mega voltage ialah 10 kuasa 6. Okay. Itu perbezaan dia lah. Okey, untuk radioterapi ni ataupun kita panggil juru X-ray terapi. Okey. Tidak semua hospital ada. Okey, di Lembah Kelang rasanya buat masa ni
kita ada lebih kurang dalam seluruh Malaysia lah, dalam 29 center lah. Okay, 29 center. Okay, tak banyak. Termasuk private dan juga government. So yang terbanyak sekali ialah di Lembah Kelang. Okay. Okay. Okay, untuk kita Malaysia ni kita ada lebih kurang dalam 32.7 juta rakyat. Okay, lebih kurang lah. Okay. Untuk 29 center tu, bayangkan berapa ramai satu hari, satu center nak kena rawat pesakit kanser ni. Okay. Okay, so juru X-ray ni, okay, fungsi dia sebagai juru X-ray terapi ni, pertama sekali kita akan ambil gambar pesakit untuk buat rawatan. Okay. Yang pertama kita ambil gambar pesakit, kedua juga kita perlu juga bagi education lah ataupun beri sedikit panduan pada pesakit tentang apa prosedur yang kami akan buat. Okay, lepas tu lepas dah selesai prosedur yang kita buat, baru kita akan buat perawatan. Okay, perawatan ni banyaklah dia punya episod dia lah. Okay. Okay, itu juru X-ray terapi. Okay, so juru X-ray terapi kalau bandingkan dengan juru X-ray biasa, okay, juru X-ray terapi ni dia digunakan merawat pesakit kanser ni menggunakan peralatan perubatan yang berteknologi tinggi. Okay. Kalau saya nak tunjuk gambarnya, saya tunjuk sekejap ya. Boleh silakan. Boleh share screen. Okay. Okay, nampak ya? Okay, dia belum timbul lagi. Okay. Saya belum nampak lagi Belum nampak lagi? Dia tak ada. Okay, sekejap. Okay, nampak ya? Okay. Okay. Okay, baik. Okay, so ini adalah evolusi lah radioterapi ni. So dia bermula dari 1960, okay, daripada collimator yang biasa. Kalau contoh, kalau tengok gambar di sini, okay, ini adalah dari tahun 1960 yang menggunakan just blok yang biasa untuk merawat pesakit. Okay, dan juga kita guna dulu adalah Cobalt 60 lah. Okay, selain daripada sekarang yang kita dah ada teknologi yang baru. Okay, kemudian penggunaan dari segi blocking device dia. Lepas tu dia pergi ke tahun 1980-an baru bermulanya apa era yang lebih canggih lah. So kita boleh tengok sini, ini adalah perubahan rawatan lah yang terbaru. Maksudnya dia akan mengikut bentuk rawatan yang kita nak lah banding dengan dulu cuma kotak saja. Okay, lepas tu dah ada pula perancangan secara computerized. Sehingga dia guna perancangan rawatan menggunakan komputer. Selepas itu 1990 ke 2000 ni perubahan yang banyak sekali lah dari segi teknologi yang baru. Okay. Okay, lepas tu okay, dalam radioterapi servis ni kita ada biasanya terlibat 4 jawatan lah. Yang pertama sekali adalah radiation oncologist, iaitu doktor sendiri. Itu doktor yang pakar dalam bidang kanser perubatan. Okay. Di KPJ Ampang Puteri kita ada Dr. Azura Daniel. Okay. Dan yang membuat computerized planning, okay, maksudnya computer treatment planning tu adalah pegawai physics ataupun medical physics. So di sini kami ada 2, satu is Puan Ching Sing Ai dengan Cik Rabia. Dan radiation therapist sekarang kami ada 3 di KPJ Ampang Puteri. Okay, yang pertama ialah saya sendiri, Puan Mastura, dan yang terbaru adalah Cik Nur Syariza lah. Dan memerlukan juga nurse di hospital. Okay. So ini adalah proses-proses radioterapi. Okay, biasa yang saya katalah ini mesin CT scan. So kami pun ada buat juga CT scan untuk mencari kawasan yang mana kita nak buat rawatan lah. Okay, kemudian kami ada juga buat tattoo untuk pesakit. Okay, ini sebagai reference guide untuk kami lah bila pesakit datang untuk rawatan. Dan kemudian ada perancangan rawatan dan pergi ke rawatan sekali. Okay. Okay, so ini adalah mesin yang kami ada, iaitu CT simulation ataupun mesin ni adalah CT scan lah, atau dalam kata lain komputer tomografi. So CT scan ni kita guna dia bukan untuk mendiagnose lagi lah. Ini kita dah tahu pesakit datang tu adalah pesakit kanser.
dan kita akan buat pengimejan di sini untuk mendapatkan data tentang dalam badan pesakit lah. Dan di situ pegawai fizik akan melakukan kira-kira menggunakan computer planning tadi. Okey. Okey, ini contoh salah satu teknik yang kita ada. Okey, contohnya lah seperti ini ialah menahan nafas sambil kita ambil gambar ataupun membuat perawatan lah. So ini teknik yang terbaru. Okey, ini contoh-contoh pegawai, contoh-contoh ahli juru X-ray terapi akan buat atau radiation therapist akan buat. Contohnya 5 poin kepala dan leher ni. So topeng ni akan dipakai oleh pesakit lah untuk rawatan di kepala dan leher. Dan ini topeng untuk pesakit pada brain tumor lah. Dan ini pada pesakit yang mana menggunakan rawatan di abdomen ataupun di pinggul lah. Okey. Kita boleh tengok gambar-gambar ni. Okey, ini menunjukkan perawatan menggunakan teknik-teknik yang terbaru. Dan ini cushion yang kita pakai untuk pesakit untuk bagi keselesaan. Okey, ini adalah mesin kami. Okey. So seperti yang saya katakan, mesin ni boleh merawat pesakit kanser. Okey. Dia ada 2 jenis imaging device yang boleh digunakan. Satu kita panggil dia mega voltage imaging device, satu lagi ialah kilo voltage imaging device. So kita boleh ambil gambar 3D, kita boleh ambil gambar 4D dan boleh ambil gambar 2D. Macam biasa je lah. 2D tu maksudnya 2 dimension, 3D tu 3 dimension, 4D tu 4 dimension. 4D tu maksudnya pergerakan sekali lah. Kita boleh nampak pergerakan dalaman. Baik. Okey. Okey, ini cuma flow saja dan ini juga adalah PET CT scan yang ada di KPJ lah. Okey. So di situ saja buat masa ini saya terangkan. Okey. Di hospital tak semestinya nurse sajalah yang terlibat. So kami pun sebagai pekerja yang bekerja di hospital, okey. Untuk untuk bekerja sebagai juru X-ray terapi ni, okay, memerlukan dia ada 2 lah, satu diploma ataupun degree. Okay. Okay, so untuk degree di Malaysia kita ada program di rasanya ada di AIMS dan juga di UKM lah. Okay. AIMS College ni AIMS University tak silap saya di Kedah kalau tak silap saya lah. Okay. Dan juga UKM lah. Dan saya tak berapa ingat mana lagi universiti yang ada buat program ni lah. Okay. Ya. Okay, itu kalau macam perjalanan pendidikan Cik Khairul pula macam mana? Kalau saya pasti bila saya buat masa saya baca dulu, zaman dulu dia mungkin tak ada ijazah perkhususan radiation therapist kan di universiti-universiti kan. Kalau masa zaman Cik Khairul dulu, apa laluan pembelajaran yang Cik Khairul lalui? Okey. Masa diploma. Saya sendiri kalau bermula diri saya ni, saya bermula daripada diploma sendiri, diploma radioterapi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, itu adalah program yang disubsidize lah oleh kerajaan sendiri. Okey. Okey, peluang dulu hanya diploma saja. Seperti bila tahun 2005 ke atas tak silap saya baru ada pembukaan untuk UKM lah. Okey. Bila program UKM ni ialah program degree yang ada 2 bidang dalam satu lah. Okey, maksudnya dia belajar 2 bidang, radioterapi dan diagnostik lah. Okey. Untuk saya pula, saya bermula daripada diploma dan saya bekerja di Pusat Perubatan Universiti Melaya untuk lebih kurang dalam hampir 8 tahun. Okey. Dan selepas itu saya melanjutkan pelajaran saya ke overseas. Okey. Dengan kata lain saya nak ambil pengalaman di luar lah berbanding dalam Malaysia sendiri. Okey, di luar ni pengalaman saya sebagai pelajar lah pada tahun 2013 sendiri. Okey. Saya belajar banyak benda baru yang mungkin tak ada lagi kat Malaysia time tu. Okey. Dan di sana sedang buat. Okay. Dan pengalaman itu banyak mengambil iktibar saya untuk buat juga di Malaysia bila saya pulang balik ke Malaysia. Okey. Okey. Perbezaan diploma dan degree ni. Okey, diploma kami belajar untuk 3 tahun. Okey. 2 tahun adalah lebih kepada teori
dan sedikit bukan nak kata sedikit lah, lebih kurang kami ada juga praktikal di hospital lah, iaitu di hospital yang ada, hospital kerajaan lah ataupun private yang ada bidang radioterapi ni lah. Maksudnya kami keluar dan ambil praktikal di hospital-hospital dan juga di college. Okay. So maksudnya kami bukan dipanggil pelajar, dipanggil pelatih. Waktu dahulu memang dipanggil pelatih, bukan pelajar. So maksudnya kami menerima allowance daripada subsidize kami lah. Contoh saya disubsidize oleh Pusat Uratan Universiti Melaya. Okay. Dan yang selebihnya ada juga yang daripada private sector, ada juga daripada Kementerian Kesihatan sendirilah. Okay. Dan kami bermula dari umur yang muda lah, maksudnya dari umur, saya bermula di umur 18 tahun. Okay. Maksudnya saya dapat diploma tu pada umur 21 tahun. Kerja lepas SPM tu terus masuk diploma. Lepas SPM terus masuk ke diploma. Okay. Di situ bila dah start kerja pada umur yang muda lah, umur 21 tahun dah mula memegang duit, dah mula orang kata ada kejaya lah sedikit. Okay. Pada tahun 2005 dah bermula kerja dan pada tahun 2000 kenaikan gaji semua tu memang banyaklah berubah semenjak tahun 2009. Lepas tu 2010 begitu saya naik pangkat, dan pada 2013 saya berfikir untuk menyambungkan pelajaran lah. Okay. So amat besar nak ambil tindakan untuk sambung belajar. Okay. Peluang menyambung belajar di luar negara ni bukan saja menggunakan kita punya result daripada belajar diploma dululah. Bukan itu saja. Okay, untuk saya sendiri, saya sebab menggunakan juga saya punya pengalaman sebagai salah satu orang kata batu loncatan untuk saya masuk ke universiti lah. Okay. Maksudnya tak semestinya kalau result tak bagus, tak semestinya boleh tak boleh masuk universiti, boleh masuk lagi. Okay, dengan ada pengalaman insya-Allah ada juga kejayaan yang boleh membantu kita lah kemudian hari. Okay. Itu daripada pengalaman dalam degree lah. Okay. Okay, bila masuk ke degree, program-program yang kita belajar di diploma dulu ada sedikit tapi tak sedalam degree yang saya belajar. Okay. Okay. Itu saja. Kalau saya boleh simpulkan kembali apa pekerjaan sebagai radiation therapy sendiri sebenarnya ada dua bahagian dari situ. Apa yang Cik Khairul buat, dia ada yang pertamanya kalau ada pesakit tu kita buat diagnostik dululah, kita nak check dulu apa penyakitnya menggunakan mesin-mesin tertentu ataupun teknik tertentu macam X-ray contohnya ataupun ultrasound ke ataupun MRI tu contohnya. Dan part yang kedua yang kerjaya Cik Khairul buat ialah merawat pesakit tu kan, menggunakan mesin-mesin yang kita tengok besar, lagi besar sama macam lori lah katakan mesin tu. Tapi mungkin ada terlintas antara kita punya penonton, selain daripada kanser, ada tak penyakit lain yang boleh dirawat menggunakan radiation therapy? Okay, untuk radioterapi tak semestinya jugalah untuk kanser saja merawat. Kita boleh juga merawat sakit yang maknanya kalau pendarahan yang teruk, pendalaman. So maksudnya kita boleh rawat menggunakan radioterapi juga. Dan juga rawatan, kalau kita panggil itu rawatan untuk keloid lah ataupun orang kata scar tu kita boleh guna juga radioterapi. Macam benda tu boleh membantulah untuk mengurangkan perebakan ataupun pembesaran lah scar tu. Okay, itu salah satunya lah untuk radioterapi. Tiwang sangat menarik lah, mungkin tak ramai orang tahu sebenarnya. Dia ingat radiation therapy tu dia ada radiasi pum tembak untuk membunuh sel kanser juga, tapi dia boleh juga merawat luka dalaman lah kan. Maknanya ada juga, maaf mencelah lah Syan, ada juga yang saya rasa saya pernah baca ada satu study di luar negara di mana dia menggunakan radioterapi
untuk merawat COVID patient. Oh. Ada jugalah, tapi setakat ni masih lagi dalam bidang, rasanya masih dalam kajian lah. Dan eksperimental. Tapi dia orang masih mencubalah mengkaji. Mereka masih lagi mencari. Jadi kalau apa kita tengok macam laluan pembelajaran dengan Encik Khairul hari tu tadi, daripada BSPM tu terus masuk diploma, kemudian pergi degree kan. Jadi katakanlah macam ada adik-adik yang kat luar sana ni kan, yang macam lepas SPM ke ataupun baru habis matrikulasi kan, rasanya bidang ni sesuai untuk siapa saja. Dia kena minat fizik ke apa, subjek mana yang berat dalam bidang ni? Okey. Subjek ni waktu saya diploma dulu tak semestinya orang yang daripada bidang sains lah. Okey. Ada juga yang bidang daripada bidang sastra. Okey, di mana benda ni fizik yang kami belajar di waktu diploma dulu. Okey, fizik yang belajar adalah fizik radiasi. Okay. Fizik radiasi ni dia punya fizik tu berlainan sikit dengan fizik biasa. Okay. Maksudnya dia lebih, orang kata apa, dalam satu bidang, untuk bidang fizik radiasi ni dia tak adalah terlalu strong lah. Maksudnya tak semestinya orang yang ambil sastra tu tak faham langsung lah pasal fizik radiasi ni. Okay. Banding kita belajar fizik dulu, memang kita still belajar lah. Okay. Walaupun kata sastra tak semestinya tak boleh masuk ke bidang kami juga. Okey, ada juga yang mana kalau sahabat-sahabat saya yang mendengar, mungkin dia orang boleh boleh share jugalah. Okey. Sebab di sini kita tak tertumpu saja pada bidang pada ahli sains lah. Okey, maksudnya sastra pun boleh masuk, tak ada masalah. Cuma dia kena bekerja keras sikit lah. Sebab dia tak ada basic untuk fizik tu. So bila dia masuk ke diploma ni, dia kena belajar fizik perubatan, fizik radiasi. So tak perlulah nak risau kalau ada kata murid-murid lain yang mana rasa dah tak boleh nak masuk bidang lain lah, ingat sastra pergi sastra je, tak semestinya. Okay, masih ada lagi peluang untuk masuk ke bidang perubatan, walaupun mungkin tak semestinya dah tak boleh jadi doktor ke, tak boleh jadi benda yang besar lah, orang nak kata gaji besar tu macam doktor ke, tak ada lah. So ini orang kata apa, masih ada peluang walaupun buat sastra. Okay, tak semestinya ahli sains. Okay, fizik memang penting, tapi bila nak masuk memang kena belajar juga fizik. Okay, dan satu lagi yang biasanya akan belajar adalah kita panggil dia anatomi lah, ataupun kajian mengenai tubuh badan manusia. So kita akan belajar lebih dalam tentang tubuh badan manusia. Tak semestinya fizik, maksudnya ada terlibat sikit dengan kajian mengenai tubuh badan manusia. Dan juga kita ada belajar psikologi. Okay, tu cara untuk mengenal pasti masalah emosi, pesakit. Okay, benda tu kita akan belajar masuk dalam diploma. Oh, itu memang komprehensif lah kiranya diploma ni. Dia bukan aspek perawatan saja, bila kita nak interaksi dengan patient pun ada ilmu dia ajar. Sebab tu dia tak panggil pelajar, dia panggil pelatih. Pelajar tu lain, pelatih tu lain. Betul. Jadi kita boleh nampak kerjaya sebagai radiation therapist ni, dia kita kalau tengok sangat penting lah dalam organisasi hospital tu kan. Macam Encik Khairul tunjuk slide tadi, atasnya ada onkologis, itulah yang terlatih secara perubatan tu, itulah doktor tu kan. Di bawahnya ada med fisik kan, medical fisik, kemudian barulah ada radiation therapist tu. Jadi dalam struktur tu kita boleh nampak sebenarnya di hospital ni bukan sahaja doktor itu yang menjadi penggerak tu saja, tapi ini kita panggil allied science kan. Dia ada fisioterapi, dia ada macam bidang Encik Khairul ni kan. Jadi itu salah satu bidang yang penting lah dalam sebuah organisasi hospital tu kan. Tapi doktor tu dia tak terlatih lah untuk memegang-megang mesin macam tu kan. Mereka terlatih dalam fizik juga.
onkologis ni dia terlatih dalam fizik. Dan juga mereka mengenali jugalah tentang perancangan rawatan melalui menggunakan komputer lah. Mereka terlatih dalam tu. Untuk dari segi teknik pun mereka terlatih. So maksudnya mereka ni macam supervise lah apa yang terbaik untuk pesakit, dan kami ni sebagai radiation therapist ni melaksanakan apa yang diminta oleh doktor. Okay. Dan dari situ pun kami antara doktor dengan jurus X-ray terapi atau radiation therapist ni boleh bertukar pandangan. Maksudnya kami boleh memberikan sedikit orang kata apa tambah baikkan lah. Mungkin doktor akan bagi satu, kita akan menambah baikkan untuk memastikan pesakit mendapat rawatan yang terbaik. Okay. So maksudnya walaupun kami bekerja bawah doktor, tapi still kami boleh berbincang dengan doktor. So doktor pun memang dia belajar juga sama, cuma dari segi teknik, dari segi mesin, lebih kepada kami lah. Jadi doktor lebih kepada melaksanakan ataupun memberi panduan pada kami untuk apa yang perlu dilakukan oleh untuk pesakit tersebut. Itu doktor. Okay. So kami ni lebih kepada penambahbaikan dari segi teknik. Okay. So apa yang doktor belajar, kami pun perlu juga memahami juga apa yang doktor belajar. Walaupun tak mendalam seperti doktor, tapi still wajib juga kami untuk mengetahuinya. Okay. Oh, ini membawa satu soalan yang menarik kan. Tadi Encik Khairul ada ceritakan bahawa murid daripada bidang sastra pun kalau diorang ada minat yang kuat boleh je masuk dalam bidang ni kan. Tapi bila dah kita menjadi radiation therapist macam Encik Khairul, ada ke kebarangkalian untuk diorang menjadi doktor sebenar daripada laluan radiation therapist tu? Pengalaman Encik Khairul. Setakat ni saya tak pernah lagi dengar lah yang daripada jurus X-ray therapy tu untuk sambung belajar untuk jadi doktor. Mungkin dalam bidang lain saya pernah dengar, contohnya medical lab technologies lah atau ni, okay, di mana mereka ni kadang sebab dia punya jawatan terlalu sukar untuk mencari. Ada seorang kawan saya ni memang dia daripada medical lab dan dia sambung belajar buat jadi doktor. Alhamdulillah. So dia belajar, saya tak silap saya dia belajar di MSU. Okay. Waktu tu dia habis medical lab dan dia rasa medical lab ni tak dapat untuk dia dapat kerjaya. Dan dia sambung belajar dengan gunakan dia punya medical lab punya certificate, masuk belajar ke bidang doktor. Alhamdulillah saya dia dah kerja sebagai doktor lah. Okay, so maksudnya tak semestinya terhenti, masih ada ruang untuk pergi. InsyaAllah. Saya pernah dengar yang kalau jual X-ray terapi lah ataupun jual X-ray dalam Malaysia ni, yang saya pernah dengar dia ambil bidang lain selain daripada jual X-ray terapi. Maksudnya ada yang jadi ada yang jadi lawyer, ada yang jadi bidang untuk bidang radioterapi tak semestinya bekerja di hospital. Boleh jadi pengajar. Okay. Pengajar pun boleh jadi, ataupun dia boleh jadi yang boleh kata gaji besar lah. Kalau nak jadi gaji besar dia panggil app specialist lah, ataupun application specialist. Maksudnya dia belajar, dia bagi ilmu pengetahuan ni tentang satu medical device tu lah. Contohnya macam bidang radioterapi ni lebih kepada mesin yang saya operate tadi. Dia tahu spesifik tentang benda tu. Okay, dari segi cara penggunaan dia, cari segi tips and trick dia, macam mana nak memudahkan flow. Okay, itu application specialist. Dan dia kerjanya banyaknya travel lah. Lebih kurang 75% travel pergi ke luar negara. Dan mana-mana negara yang dia kena ni lah. So dia maksudnya dia bukan tetap di Malaysia, dia akan bergerak merata-rata yang mana diperlukan dia. Okay, itu panggil application specialist. Untuk lecturer ni dia banyak peringkat.
Yang lecturer banyaknya rasa kena masuk ke bidang universiti, ambil dalam bidang masters, lepas tu baru buat PhD lah kalau rasa yang boleh pergi jauh lagi lah. Untuk master saja rasanya yang ada orang sini banyak lah, macam private college pun banyak yang buka dan dia boleh pergilah. So tak semestinya bekerja di hospital, boleh juga bekerja sebagai application specialist ataupun pengajar. Okay. Itu yang aku mungkin orang luar nak dengar tu. Kan dia tak semestinya nak cerita pasal kerja di hospital saja. Mungkin kita faham kan situasi di hospital ni, kita berinteraksi dengan ramai orang, dia stres kan, ataupun dia boleh pergi jadi application specialist tu kan, di mana dia pakar dalam satu mesin tu, dia mentauliahkan orang macam mana nak gunakan mesin tu kan. Tapi ini membawa soalan yang mungkin orang tertanya-tanya lah kan. Bila kita nak jadi radiation therapist macam Encik Khairul ni, banyak ke peluang kerja kat Malaysia, dan mungkin ada yang ibu bapa atau guru tanya ke, masuk ke kerja sebagai ni? Okay, kalau nak bagi tahu pasal gaji ni, dia orang kata apa, confidential lah. Okay. Tapi kalau bermula dengan diploma, kalau di peringkat kerajaan lah, hospital kerajaan, diploma, permulaan gaji waktu saya mula kerja tahun 2005 dulu, gaji saya lebih kurang dalam, saya dalam RM1,100 lebih kurang macam tu lah. Permulaan gaji tahun 2005. Okay, kemudian bila perubahan kerajaan semua tu, dan gaji kami naik jugalah dalam 1,005 ke 1,008 macam tu. Dan itu okay, dia punya kod bila kami masuk sebagai jurus X-ray tu, kami punya kod dipanggil U lah, U29, maksudnya specialized. U tu maksudnya specialized dalam bidang ni lah. Okay, so U29 maksudnya starting point kita, tangga dia lah U29, dan dia boleh naik berperingkat. Boleh U32, U32, U40, U36, U38, U36, 38 tak silap saya. Okay. Kalau ada degree, dia boleh naik 41, U41. Okay, kalau tengok perbezaan gaji, kalau bandingkan dengan kod U atau kod C atau kod N, okay, kalau orang yang kerja dalam bidang kerajaan, dia tahulah kod-kod tu. Okay, kod depan U tu, kalau nak bandingkan diploma yang lain, mana N ke, yang ada C, saya tak silap saya C pun lain juga kot. Sebab perbezaan ni, U ni specialized, dia macam doktor jugalah. Kalau doktor si U45 macam tu lah. Dia 54. Dia bidang perubatan. So ada U54, 52 macam tu lah. Okay. Tapi kalau bidang kami sajalah, saya terangkan bidang kami, U29 starting point untuk diploma. Okay, kalau kata degree dia U41. Starting point dia. So bidang gaji ni orang kata apa, bergantung pada tahap dia lah. So U29 dia, bila tiap tahun dia akan naik gaji lah, seperti kerajaan akan naik. Okay, untuk private berlainan. Private tak, orang kata dia tak ada shilling dia lah, bergantung kepada apa nama ni, pengalaman seseorang tu lah. Okay. Tu private lah. Private kalau biasanya dia akan ambil biasanya ada pengalaman setahun. Okay. Kalau yang senior-senior biasanya gaji dia akan lebih besar lah. Okay. Ada juga yang di mana seorang jurus terapi ni pernah naik sampai ke, di mana di private lah, pernah naik sampai ke COO lah. Operating officer lah. Dia boleh pergi sampai ke situ. Maksudnya dia ada peluang kerjaya. Okay, dia boleh pergi ke manager level, dia boleh pergi sampai ke COO. Sama juga macam di kerajaan, dia boleh jadi juga ketua jurus X-ray. Okay. Okay, tak semestinya berada dalam kerajaan, dalam hospital, dia boleh pergi juga ke jabatan kerajaan. Contohnya yang pembuat lesen lah, ataupun kita panggilnya bahagian pelindungan sinaran. Okay. Okay, ada di Putrajaya. Okay, tak, maksudnya tak semestinya kerja di environment hospital, dia boleh kerja di office. Okay, so ketua jurus X-ray, lepas tu dia boleh pergi ke jabatan kerajaan yang mana melibatkan lesen. Okay, di situ banyaklah juga maksudnya benda yang mereka boleh buat lah. Okay, itu fungsi kejayaan yang kita boleh pergilah. Okay, tak semestinya
jumuk dekat hospital. Tak semestinya. Boleh pergi jauh. Mungkin apa ada apa orang yang tertanya-tanya kan, bagaimana kebolehpasaran graduan dalam bidang ni kan. Dia orang kadang kita nak promote bidang ni kan, tapi kadang-kadang alamak tak ada peluang kerja. Macam mana peluang kerja dalam bidang ni, Cik Khairul? Okey. Kalau saya sendiri, sebab saya bermula dengan ditaja oleh Pusat Perubatan Universiti Malaya, okey. Memang peluang pekerjaan tu terus masuk. Okey, lepas habis belajar terus masuk bekerja. Okey, berlainan dengan sekarang. Sekarang ni sebab dah ada private uni ataupun private sector yang luar tu, okey. Mereka untuk dapat pekerjaan ni amat sukar buat masa ni. Okey, sebab seperti yang saya sebutlah, kan di Malaysia kita mempunyai hanya 29 center. Okay. Dan setiap government pun dia dah ada kota dia sendiri. So di private pula, private pun dia slow lah juga. Maksudnya sedikit demi sedikit dia akan bertambah lah. Maksudnya pusat rawatan ni akan bertambah. Mana-mana tempat yang tadi dia akan mula. Okay. Yang biasanya di pusat perubatan swasta ni, okay, dia ambil staff tak ramai pun. Dalam 3-4 orang, bergantung pada berapa bilik rawatan yang mereka ada. Okay. Kalau besar satu pusat perubatan tu, besar lagi lah dia punya staff yang diperlukan. Okay. Itu di pusat perubatan swasta. Kerajaan ni sebab dia ada dia punya kota. Okay. So, masa ni yang saya dapat info bahawa masih lagi untuk diploma dah di stopkan dahulu sementara. Sebab takut dia rasanya kota tu dah penuh kot rasanya. Okay. Untuk private sekarang ni bertambah lah. Maksudnya dah mula ada center-center baru yang mana peluang pekerjaan tu masih ada. Okay. Okay, kalau kita nak bandingkan Malaysia dengan Australia memang jauh beza lah. Walaupun penduduk mereka kecil sikit bandingkan kita, perbezaan dalam lebih kurang 7.2 juta perbezaan mereka dan kita, maksudnya mereka lebih sedikit dari kita, tapi center mereka ada 97 center. Oh ya, kita ada 29 dan 29 So tengok, nampak perbezaan. Maksudnya kalau kata okey lah, kalau kata kita nak berhijrah keluar dengan menggunakan kita punya sijil ni, kalau kata sijil dari Malaysia ni susah sikit lah. Sebab kita punya sijil masih tidak diiktiraf lagi di luar. Okay. Tak tahulah sama ada sekarang masih lagi yang sama ataupun dia dah berubah lah, kita tak tahu. Okay, kalau kata contohnya dari diploma, ada juga yang pergi bekerja di negara Arab. Di Arab Saudi. Maksudnya tak semestinya di Malaysia guna diploma boleh pergi ke Arab Saudi ataupun yang saya tahu di Brunei ataupun Singapura yang menerima lah. So tak semestinya kat dalam Malaysia, boleh juga ke luar negara. Cuma di luar negara seperti Australia, UK, US, yang itu sukar sikit perjalanan ni. Banyak dia punya orang kata apa, jalan dia kena tempuh. Okay, ada yang katanya kena sambung belajar dulu, guna dia punya sertifikat untuk 6 bulan baru boleh masuk bekerja dengan dia orang, dan dia kena ambil exam lah. So dia berlainan sikit dengan negara seperti Singapura, Brunei ataupun Arab. Amat berbeza. Okay, kalau nak cerita gaji pasal bekerja di Arab, itu memang sangat besar. Dan ada juga ramai jugalah yang kerja di Arab lah. Memang gaji besar kalau bandingkan kami kat Malaysia ni. Jadi saya pun pernah juga mendengar ada rakan bercerita mengenai trend, tapi bukan kerajaan inilah, sebagai jururawat pergi di bahagian negara-negara membangun di Timur Tengah tu. Mungkin adik-adik semua, mungkin cikgu atau apa boleh ceritakan kalau tak dapat di Malaysia ni, insyaAllah ada kerjaya kalau di negara-negara membangun di Timur Tengah kan. Itu peluang tu insyaAllah lah, kalau kita boleh usahakan, dia ada angle-angle yang tertentu kan.
Jadi soalan seterusnya yang mungkin orang terfikir kan bila cerita pasal radiation therapy ni, dia bekerja dengan radiasi kan. Tak ke bahaya kalau radiation therapist ni tiap-tiap hari bekerja dengan radiasi kan? Bagaimana pengalaman Cik Khairul sebenarnya? Okey. Itu soalan yang biasa orang tanya lah. Tak bahaya ya. Okay. Okey, semua pekerjaan dia ada panduan dia lah. Okey, kalau semua ikut panduan insya-Allah tak ada apa-apa masalah. Okey. Walaupun tenaga energi dia yang besar menggunakan kilovoltage ataupun megavoltage atau megavoltage, okey. Still panduan tu kita kena follow. Okey. Radiation dose tak kira lah walaupun kita kat luar pun boleh kena radiation. Okey, contohnya bila kita terbang lah menggunakan kapal terbang kan. Okey. Tu pun radiation tinggi juga. Okey. Dan juga seperti orang kata makan pisang. Pisang pun penuh dengan ada juga radiasi kan. Potasium kan. Okey. So semuanya ada panduan. So kan kita kalau kita ikut insya-Allah tak ada apa-apa. Memang selamatlah. Dan setiap bulan setiap bulan kita ada monitoring dose lah. Maksudnya dose yang akan dipantau atau dipantau oleh Kementerian Kesihatan sendirilah. So kita kena hantar kita punya dos bulanan. Okey. So dari situ kita boleh tahu sama ada pegawai ataupun pekerja tu telah melebihi dos yang sepatutnya. Dan biasanya mereka akan kaji selidik lah. Dia akan bertanya balik pada pegawai ataupun kepada in charge lah. Okay, kenapa staff ni boleh dapat dos yang tinggi dan kena bagi penulisan lah ataupun kena bagi jawapan kepada mereka. Okay. Setakat ni lah nak kata pendan untuk pengalaman saya sendiri lah. Saya tak pernah lagi terdedah dos yang tinggi lah. So far alhamdulillah. Tak ada lagi lah kes-kes yang melibatkan. Kalau waktu dulu, waktu first tahun 1960 tahun tu memang banyak lah sebab time tu panduan belum lagi lengkap. Sekarang ni alhamdulillah semua dah ada. Dengan dah ada researchnya, dengan ada quality objektif dia. So memang alhamdulillah tak ada masalah lah untuk bekerja. Okay. Sedangkan orang yang pregnant pun boleh bekerja. Cuma kita kurangkan dia untuk bergerak banyak di kawasan radiasi itu saja. Still boleh bekerja walaupun pregnant. Ada kadang saya pergi hospital tu ada pegawai yang memakai ada satu benda khas macam berbentuk lencana. Apa fungsi lencana tu Cik Khairul? Yang itu untuk mengukur dos. Dia akan terkumpul untuk 1 bulan dan kita akan hantar lencana tu ke Kementerian Kesihatan untuk mereka lihat kita punya dos. So dos tu mereka individu. Jadi dia akan lock kan? Ya. So, setiap orang dia ada dia punya lencana kalau bekerja di bahagian radiasi. Tapi insya-Allah bila kita tengok tahun macam tahun 2021 ni insya-Allah peralatan ni pun semakin selamat dengan prosedurnya dengan lebih lengkap kan. Macam pengalaman saya kena X-ray dulu, juru X-ray tu pun bukan berada di bilik yang sama kita kan. Bawah tu masa tu nak X-ray kaki kalau silap saya. Bawah tu letak lab target untuk blok. Lepas tu dia pergilah ke dia punya konsol dia kan. Dia tempat yang berbeza kan. Konsol dia, cermin dia pun dia ada lab. Ada plumber. Cermin dia pun khas, bukan sebarang cermin. Khas, bukan cermin biasa macam cermin rumah bukan. Saya ada kekebalan dia cermin dia pun cermin khas, bukannya cermin biasa. So memang selamat, tak ada masalah. Tapi kalau bab kami di radiation therapy ni, bab kami memang jauh lah. Cuma pesakit seorang yang akan berada dalam bilik dan kami berada di luar. Dan dia punya perjalanan masuk dia maze lah, kita panggil maze. Laluan masuk dia panggil maze. Maze dia memang panjang. Okay. So lebih selamat. So maksudnya orang kata apa kalau ada scattered dose ke daripada radiasi tu, dia diserap oleh dinding-dinding kat dalam tu lah. Selamat lah, tak ada masalah.
Semua tu dah difikirkan siap-siap lah, menarik semua. Semuanya dah, dia memang dah buat kajian lama dah benda ni. So memang selamat lah. Apa-apa pun, sebab bila kita nak buat satu tempat perubatan terapi ni untuk kanser ni, okay, dia punya floor plan dia semuanya kena dipersetujui oleh di Kementerian Kesihatan lah. Okay, dia beri perlindungan sinaran dan juga kita ada penyelia bangunan dia punya ni lah. So kena melalui semua proses tu. Bila lepas tu baru boleh masuk mesin. So bukan mudah untuk buat satu center lah, radioterapi center ni. Dia memakan belanja yang besar juga dan mesinnya pun sangat mahal. Kalau nak banding dengan mesin-mesin X-ray biasa, mesin dia lagi mahal daripada X-ray biasa. Okay, menelan belanja lebih kurang atas 10 juta. Itu bukan main-main punya mesin tu. Dia lebih kurang mesin korek lubang untuk smart tunnel tu punya harga kan. So itu melibatkan semualah, banyak benda lah, banyak proses. Sebab bila nak buat satu hospital yang melalui cancer center ni memang memakan belanja yang sangat besar. So dalam bidang kerajaan pun akan berfikir banyak kali jugalah untuk untuk membuat satu center. Dan kena tengok population lah, berapa ramai yang population. Kalau nak buat satu center tu kena tengok population. Kalau population kurang mungkin tak berbaloi lah untuk buat kat tempat tersebut. Dia akan consider semula kan. Dia kena consider semula. Itu sangat menarik lah bagi adik-adik. Kalau cikgu-cikgu ataupun tuan-tuan dan perempuan yang ada anak yang suka nak main mesin-mesin tu, boleh lah promosikan peluang kerjaya ni. Memang confirm akan menghandle mesin-mesin yang besar-besar ni macam lori, harga dia macam kau terbang. Jadi kita pun hampir ke penghujung rancangan kan. Mungkin Encik Khairul boleh kongsi kan, ataupun ada pesanan kepada siapa-siapa yang nak masuk ke bidang ni, untuk bekerja dalam bidang ni. Silakan. Okay, bismillah. Okay, saya ada orang kata sedikit lah tipsnya. Mana benda sebagai pekerja radiasi ni, okay, nak masuk ke bidang ni tak perlulah nak orang kata dulu saya masuk pun result saya pun bukannya orang kata straight A student ke apa, tak lah. Okay, saya masuk pun result biasa-biasa je. Nak kata hebat sangat pun tak hebat. Okay, so tak perlu takut lah kalau kata tak berapa berjaya dalam SPM. Tapi still ada peluang untuk bekerja sebagai bidang dalam bidang dalam bidang radiasi ni. Okay. So dengan itu step by step boleh lihat dekat di KKM. Okay. Tak semestinya sebagai juru X-ray saja. Okay, dia boleh jadi sebagai jurupulih anggota, okay, ataupun nurse, ataupun fisioterapi, ataupun pembantu farmasi. Okay, tak semestinya farmasi, pembantu farmasi pun ada. Okay, ini dalam konteks diploma. Okay, diploma ni dikelola sendiri oleh Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay, itu dipanggil pelatih. So boleh dapati dia dekat website kerajaan lah. Maknanya dia ada buka peluang lah. Kadang-kadang di private sector pun ada. Okay. Contoh di KPJ sendiri, mereka punya khusus khas. So mereka akan ada buat program dia orang sendiri, okay, course mereka sendiri. Dan juga universiti private yang lain jugalah. Okay. So peluang ni meluas di dalam bidang perawatan ni lah. Tak semestinya nurse lah. Okay, yang biasa kita dengar nurse, doktor. Benda lain kita tak dengar. Okay. Orang kata unsung hero lah. Maksudnya hero yang tidak dendangkan oleh orang. Orang tak tahu. Betul. Sebab kita akan tabir saja. Orang tahu doktor, nurse. Bila bidang kami orang tak tahu. Okay. So tak perlu ni penting. Memang benda ni normal lah. Kadang-kadang terasa juga.
Kira-kira macam kita tengok dalam situasi COVID ni kan, mungkin orang bila cerita pasal frontliner tu orang ingat pasal doktor atau nurse. Tapi sebenarnya yang buat beribu-ribu PCR test sehari tu medical technologist, lab technologist kan. Diorang tu pun unsung hero kat sebenarnya. Kan? Itu so medical lab pun ada bidang dia juga. Okay, medical lab ada bidang orang kata apa, bidang diploma, dalam diploma dan juga ada bidang dia dalam degree. Okay, nurse pun sama, dia ada bidang diploma dan juga ada bidang degree. So perbezaan gaji kalau kata masuk ke private, kalau dengan gaji diploma dia kata apa, ada hard ceiling dia lah, dia tak boleh pergi sampai maksimum ada lah. Tu bila masuk ke degree dia ada lain sikit dia punya pay scale dia. Tu perbezaan dia lah. Okay. So kalau kata bidang ni, yang penting sekali kena belajar fizik lah. Okay, fizik kena belajar juga. Itu bila masuk dia akan belajar, ajar kita fizik radiasi. Dan kita juga akan belajar anatomi sendiri. Okay, kajian mengenai tubuh badan manusia. Okay. Itu dalam bidang diploma. Walaupun ni bila masuk degree, bidang dia dia berlainan sikit. Dalaman dia tu maksudnya kalau kata kita belajar surface, waktu diploma, bila masuk degree dia akan belajar lebih mendalam. Okay, maksudnya dari segi keratan rentas, bahagian tubuh manusia, maksudnya kalau kita belajar tangan je kan, kita tak tahu dalaman dia. Okay, benda tu kan belajar. Okay, penggunaan dia bila bekerja memang berguna sebab sebagai pekerja radiasi ni kita kena tahu tulang, kena tahu organ dalaman manusia. Mulai keratan rentas tu lah, sebab sekarang ni proses radiasi ni, radioterapi ni melibatkan imaging yang 3D lah. Okay, tiga dimensi, bukan lagi seperti dulu lah cuma nampak tulang sedikit lah, soft tissue ke normal tissue tu memanglah kita akan nampak, tapi sekarang dah lebih, orang kata apa, dah lebih canggih berbanding dengan dulu. Situlah kalau nasihat pun, kalau saya nak bagi nasihat kepada budak-budak yang ataupun murid-murid sekolah mana yang fikir nak jadi apa ke, kalau rasa result tak berapa bagus pun boleh je join lah, insyaAllah masih ada peluang. Tak semestinya pergi ke bidang nak jadi doktor saja atau nak jadi nurse. Masih ada bidang-bidang kat belakang yang orang tak kenal. Okay, satunya macam kami. InsyaAllah. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Khairul Muhammad Zamri, radiation therapist di Hospital KPJ Ampang Puteri, kerana berkongsi dengan kita mengenai pekerjaan radiation therapist pada malam ini. InsyaAllah kan, minta Encik Khairul tunggu sekejap sebab kita selalunya dekat hujung sesi FB Live ni dia ada sesi rahsia. Kalau macam ada antara penonton-penonton kita semua mungkin daripada golongan cikgu semua mungkin ada perasan daripada EduSpace MY ataupun daripada Facebook saya sendiri ada share teka-teki mingguan kita hantar kan. Teka-teki ni cikgu-cikgu kalau cikgu nampak boleh gunakan sebagai ice breaking ke ataupun nak bagi energizer untuk anak-anak murid kan. Sekarang ni pun zaman PDPR semua, bolehlah kita ambil masa sekejap 10 minit nak bagi diorang energize mula kan. Minggu ni saya ada tunjuk ada tulisan cakar alien, bukan cakar ayam, cakar alien kan. Bila tengok ada bentuk kotak, ada bentuk persegi ni kan. Ada ramai orang tanya apa benda ni kan. Clue-nya ada dekat bawah ni yang macam bentuk paper tu kan. Jadi tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua boleh isikan setiap sudut tu dengan abjad bahasa Inggeris kan. Contoh kita mulakan dengan bentuk macam hash tu kan. Hash yang kedua yang ada titik, X kedua yang titik. Isikan dari turutan A, B, C, D, E, F, G dah sampai Z. Tuan-tuan dan perempuan, cikgu-cikgu semua akan dapat jawapannya. Sebenarnya hidup sains kan. Jadi itulah jawapan dia kan. Boleh gunakan, hasilkan kod sendiri buat ice breaking untuk sesi cikgu-cikgu, tuan-tuan dan perempuan semua. Kalau nak menggunakan pejabat pun tak apa, nak buat sesi team building dan sebagainya. Harap dapatlah dia punya jawapan kita punya sesi geletek otak untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan ada pula sesi geletek otak yang baru dengan dia punya teka-teki yang baru, dan akan ditayangkan jawapannya dalam sesi FB Live yang seterusnya minggu depan dengan kita punya
kita punya tajuk dia macam ada macam glam sikit. Apa tajuk dia, kita tengoklah apa ni. InsyaAllah terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada Encik Khairul kerana bersama-sama kami pada malam ini. Semoga dapatlah kita naikkan industri kita punya dalam bidang perawatan ni kan, kita bagi promosikan lagi kan supaya ramai orang support dekat bawah ni kan, dan juga minta guru-guru dan ibu bapa semua kita nak promosi kan. Kalau ada murid-murid tu mungkin dia nak bidang perubatan tu, mungkin kita boleh suggest kan. Sebenarnya kita ada lagi bidang-bidang yang lain. Sekian daripada itu saja untuk hari ini. Kita bersiaran lagi minggu depan pada masa dan waktu yang sama. Hari Sabtu juga 9:30 malam dengan tajuk yang berbeza. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.